A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam sesi sinopsis setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama insya-Allah dalam juzuk yang ke-22 insya-Allah. Jadi insya-Allah apabila kita lihat dalam juzuk yang ke-22 ini terdapat beberapa surah yang banyak sebenarnya, iaitu 4 surah semuanya. Kita akan dapati yang pertamanya kita akan telah memasuki sebenarnya sedikit daripada surah Al-Ahzab dalam juzuk yang sebelum ni, iaitu juzuk yang ke-21. Kemudian kita akan bersama-sama dalam juzuk yang surah As-Saba, dan seterusnya adalah surah Al-Fatir, dan seterusnya adalah surah Yasin. Jadi kita ada 4 surah sebenarnya di dalam juzuk yang ke-22 pada malam ini. Jadi kita akan cuba lihat insya-Allah sedikit daripada apakah kandungan-kandungan ataupun tema-tema yang terdapat di dalam surah-surah ini, yang terdapat di dalam juzuk yang ke-22 pada malam ini. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, insya-Allah apa yang kita lakukan ini adalah hanyalah merupakan satu sinopsis ringkas. Kita tak dapat mencapai keseluruhan kandungan daripada juzuk ini, kerana juzuk ini sebenarnya adalah sangat panjang, iaitu 20 muka surat. Jadi kita hanya akan melihat beberapa poin penting daripada setiap daripada surah-surah Al-Quran yang ada di dalam setiap juzuk yang kita lalui. Dan apa yang kita katakan ini adalah hanyalah merupakan, kita katakan, satu ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama tafsir, dan sebenarnya ia tidak tertutup. Maknanya ialah dia mungkin boleh dikembang-kembangkan lagi oleh mana-mana lagi ahli tafsir yang mempunyai kemampuan. Kita hanyalah insya-Allah kita ambil daripada beberapa buku, merujuk kepada beberapa buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama tafsir berkenaan dengan juzuk-juzuk yang ada dan surah-surah yang ada pada setiap juzuk insya-Allah. Pada malam ini, pada mulanya insya-Allah kita akan bersama-sama melihat kepada juzuk yang pertama, iaitu surah yang pertama, iaitu surah Ahzab. Jadi surah Ahzab kita telah melalui, sebenarnya kita telah masuk ke surah Ahzab ini dalam juzuk yang ke-21, tetapi oleh kerana sebahagian kecil sahaja surah Ahzab ini termasuk dalam juzuk yang ke-21, jadi kita akan bincangkan pada malam ini secara khususnya. Surah Ahzab ini bertemakan sebagaimana namanya adalah Ahzab, iaitu peperangan Ahzab, iaitu perhimpunan kumpulan-kumpulan seluruh daripada bangsa Arab, kebanyakan daripada bangsa Arab yang telah berkerumun untuk mengepung Madinah Al-Munawwarah, iaitu mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengepung orang Islam yang berada di Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum bahawa terjadilah apa yang terjadi selepas daripada perkembangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan angin yang kuat, angin yang kencang, menyebabkan mereka semua telah bertempiaran lari, dan akhirnya tamatlah pengepungan itu. Tetapi apa yang penting di dalam surah ini, surah Al-Ahzab ini, ialah apakah yang berlaku sebenarnya. Inilah pertama kali dalam sejarah orang Arab bahawa mereka ini dikepung daripada sekumpulan besar. Majoriti daripada orang Arab telah berkumpul untuk mengepung satu kumpulan manusia yang dikatakan telah membawa satu agama baru, ajaran baru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya. Apa yang kita boleh dapati sebenarnya dalam juzuk yang ke-24 ni, dalam juzuk yang ke-22 ini, minta maaf kita dapati ada 4 surah, dan kesemua surah-surah ini memberikan satu pengertian, iaitu memberikan satu makna, mempunyai tema yang sama, hampir sama pada 4 surah ini. Iaitu apa dia tema yang sama ini? Iaitu temanya disebutkan oleh ulama tafsir sebagai Al-Istislam. Al-Istislam ni artinya ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Iaitu mereka semua menyerah diri. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa apa-apa reserve lagi. Tanpa apa-apa sebab, apa-apa reason ke, kita faham ke reason ataupun kita tak faham ke reason, kita faham sebab tak faham sebab ke, kita serahkan kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahawa pentingnya untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketika mana? Iaitu dalam saat-saat kritikal. Ketika kritikal, apa kritikal yang paling dahsyat yang berlaku
kepada Muslim semasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika mereka dikepung oleh semua orang Arab yang datang dari bawah, dari atas, dari utara, dari selatan, dari timur. Mereka dikepung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kerana keyakinan mereka, kerana penyerahan diri mereka, pergantungan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan musuh-musuh bertempiran lari, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya daripada perang Ahzab ini ialah apa? Kita dapati iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, iaitu kepentingan untuk kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hukuman, segala ketetapan kita serahkan kepada Allah, kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala walau apa saja keputusan, sama ada kita faham atau kita tak faham. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat 36, kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin itu, sama ada lelaki, sama ada mereka ini perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu hukuman, satu ketetapan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu ketetapan, maka mereka ini mempunyai option lagi. Maknanya tak patut mereka ni ada option lagi. Sepatutnya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah ini kita lihatlah ada beberapa hukum, seperti contohnya ialah hukum hijab, seperti contohnya lagi ialah hukum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Zaid untuk menceraikan isterinya, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan isteri Zaid. Ini semua adalah merupakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sepatutnya diterima oleh orang mukmin dengan hati yang lapang, hati yang senang, hati yang tidak boleh berbelah bagi lagi. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislam lillahi rabbil alamin. Di mana hujung surah Ahzab ni kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa amanah ini, iaitu amanah apa? Amanah Islam ini pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan sebagainya, tapi mereka semua menolak. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Allah Taala pernah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada bukit bukau untuk ambil amanah ni, tetapi mereka semua tak nak ambil. Allah akhirnya manusia telah mengambilnya. Jadi kita telah mengambilnya, dan marilah kita semua menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hukuman, ketetapan dalam apa saja keadaan, sama ada senang, sama ada susah, sama ada kritikal, sama ada tak kritikal, sama ada azab, sama ada diserang oleh semua manusia atas dunia, kita tetap menyerah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tema daripada surah Ahzab. Kita lihat kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Saba. Surah Saba ini surah yang kedua di dalam juzuk ini, juzuk yang ke-22 ni ialah surah Saba. Surah Saba ini ialah, bila kita dengar perkataan Saba ni, kita dah dapat gambarkan, iaitu apa? Saba ini adalah satu kuasa besar, satu kerajaan yang besar yang berada di negeri Yaman pada satu ketika dulu. Tapi kekuasaan mereka ini akhirnya hancur. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka sombong, kerana mereka bangga, mereka tidak mahu tunduk kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan segala tamadun mereka itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Saba ini, iaitu laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal. Allah Taala kata, sesungguhnya bagi negeri Sabak itu, pada tempat tinggal mereka itu ada ayah, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu jannatan. Mereka ada taman-taman di sebelah kiri, sebelah kanan. Maknanya seluruh keliling mereka itu dipenuhi kerana mereka ada empangan yang besar, ada dam yang besar kan. Daripada dam itu mereka, tapi mereka ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala telah runtuhkan dam itu, hancurkan dam itu, lalu mereka semua tenggelam, lalu jadilah mereka akhirnya berselerak seluruh tanah Arab lari daripada tempat tersebut. Jadi apakah tema yang ada dalam surah Saba ni sebenarnya? Allah SWT telah menceritakan tentang Nabi Daud AS. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Sulaiman AS di dalam surah Saba ini. Nak menceritakan apa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka ni tunduk kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT jaga tamadun mereka, Allah Ta'ala jaga kehebatan mereka, kerajaan mereka kan. Tetapi apabila sesuatu kerajaan, apabila sesuatu kuasa, apabila sesuatu tamadun itu tidak menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tak akan dapat lagi bertahan. Jadi itulah sebenarnya tema daripada surah Saba. Kita katakan juga ialah bahawa pentingnya al-istislam, pentingnya kita ni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
walaupun dalam keadaan kita ni mewah, dalam keadaan kita ni hebat, dalam keadaan apa sekalipun. Kenapa? Tanpa menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa, sebagaimana yang berlaku kepada kaum Sabat di Yaman. Seterusnya ialah kita masuk pula, seterusnya ialah kepada surah Fatir. Surah Fatir, surah yang baru selepas daripada surah Sabat. Allah Taala dalam juzuk yang ke-22 ni kita tengok surah Fatir, iaitu apa? Dalam surah Fatir ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa? Iaitu kepentingan untuk kita berpegang kepada Allah, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai izzah. Perkataan izzah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, dalam surah Fatir. Allah Taala berkata apa? Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang nakkan izzah, siapa yang nakkan kebanggaan, nakkan kehebatan, nakkan apa-apa di atas dunia ni, maka tak ada lain. Izzah semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Izzah hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya kita mencari izzah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan hinakan kita. Oleh kerana itulah maka janganlah kita terpengaruh dengan apa yang ada pada orang kafir, style orang kafir, cara hidup orang kafir yang mana mencarikan izzah ni dengan bentuk-bentuk yang lain selain daripada tunduk kepada Allah SWT. Jadi ramai orang Islam yang telah terpengaruh dengan cara orang kafir ni, dengan ideologi ni, iaitu merasakan bahawa kita akan mendapat izzah dari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izzah tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mungkin akan mendapat izzah. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya fa man kana yuridul izzah, siapa yang nak izzah, maka falillahil izzatu jami'a. Milik Allah lah izzah seluruhnya. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ni miskin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Fatir Allah Taala sebutkan, wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah ini ghani, Allah ini hamid, Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Jadi sesiapa yang nak mencari selain daripada Allah, kerana kita ni miskin, kita kena fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara ila Allah. Kamu semua ni fakir kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Jadi kalau kita mencari izzah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Fatir ialah temanya adalah pentingnya kita ni hanya mencari izzah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat memberi izzah kepada kita semua. Seterusnya ialah kita pergi kepada surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-22 ni, iaitu apa? Surah Yasin. Surah Yasin, surah yang semua kebanyakan kita hafal. Kita selalu baca surah Yasin ni, yang dipanggil sebagai qalbul Quran, iaitu jantung kepada Al-Quran. Jadi apakah sebenarnya tema daripada surah Yasin ini? Surah Yasin ini sebagaimana menurut setengah riwayat adalah diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi kita ni berhijrah ke Madinah. Maknanya selepas daripada 13 tahun Nabi berada di Mekah, bertungkus lumus untuk menyampaikan dakwah kepada orang Mekah kan. Akhirnya kan apa yang terjadi ialah kebanyakan daripada orang Mekah tidak mau beriman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhijrah ke Madinah. Sebelum daripada hijrah ni, maka turunlah ayat ini. Turunlah surah Yasin ni. Apa yang dikatakan surah Yasin ni? Surah Yasin ni kita sebagaimana yang kita boleh lihat daripada keseluruhannya, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengatakan bahawa apa? Jangan kamu putus asa dalam dakwah, dalam menyampaikan Islam, walaupun ramai manusia tidak mahu menerima, walaupun ramai manusia menolak. Sebagaimana orang Mekah 13 tahun majoriti daripada mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah perlu Nabi ini kecewa? Apakah perlu kita berputus asa? Apakah perlu kita ni berhenti daripada dakwah? No, tak boleh. Tak boleh berhentikan. Teruskan dakwah. Kenapa? Kerana dakwah adalah merupakan tanda kita ni patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan hasil daripada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihatlah apa yang terjadi selepas daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Apa yang terjadi? Dia telah mencapai kemenangan demi kemenangan kan. Dan akhirnya selepas daripada 8 tahun, Mekah sendiri pun jatuh ke tangan Islam kan. Dan selepas daripada 10 tahun, hampir seluruh tanah Arab sudah tidak ada lagi yang tidak Islam. Masya Allah kan. Itulah kejayaan dicapai oleh Nabi. Jadi apakah pengajaran, apakah tema daripada surah Yasin ini? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Yasin ini tentang seorang pemuda daripada Antioquia, dikatakan menurut setengah tafsir kata di Antioquia, iaitu di Syria sekarang ni, ataupun di Lebanon.
di Syam, yang mana mereka ini, dia ni datang daripada jauh, daripada min aqsal Madinah, daripada hujung negeri, untuk menyatakan apa? Kamu ikutlah Rasul-Rasul ni, ittabi'ul mursalin, ikutlah Rasul ni, jangan kamu dustakan dia, jangan kamu apa. Tapi Allah SWT nak ceritakan bagaimana kan pentingnya dakwah ini perlu diteruskan, walaupun orang tak percaya, walaupun orang tak terima. Tapi jika kita nak buktikan kita ini tunduk kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita ini menyerahkan segala-galanya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka caranya ialah dengan kita meneruskan tanpa rasa putus asa, walaupun apa yang terjadi, walaupun orang tolak semua pun, kita akan teruskan insya-Allah kerja ini kan. Jadi itulah yang kita katakan sebagai tema daripada surah Yasin. Jadi Allah SWT juga menyebutkan lebih kurang yang saya sempat, iaitu Allah Taala menyebutkan tentang bulan, tentang matahari kan. Semuanya bulan, matahari dan juga bulan yang berjalan di atas orbitnya kan. Matahari yang berjalan di atas orbitnya, bulan di atas orbitnya yang tak pernah lari, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia, takkanlah manusia tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kerana orang menolak dakwah ni, kamu nak berhenti daripada mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bekerja, sehinggalah kita tercapai apa yang dipanggil sebagai sama ada mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mencapai kemenangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dua ini, ihdal husnayain. Jadi setakat itulah saja yang sempat saya kutip daripada juzuk yang ke-22 pada malam ini. Moga-moga akan mendapat manfaat kepada kita semua, membantu kita insya-Allah dalam mentalaah kita, membaca kita, qiraat kita, tilawah kita daripada juzuk yang ke-22 pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.